Hi guys, welcome back to my channel. My name is Uthman Zakaria dan untuk video kali ni kita nak berkongsikan tentang lesen kereta. Aku akan kongsikan dengan korang tentang flow ataupun proses-proses untuk mendapatkan lesen kereta lah secara ringkas supaya korang yang sedang mencari maklumat ataupun info tentang lesen kereta ni dapat manfaat daripada video yang aku kongsikan. Okay, first thing first, aku nak cakap tentang pendaftaran. Jadi sebelum kita mendaftarkan diri dekat Institut Belajar Memandu, aku sarankan korang mencari institut yang berdekatan dengan rumah korang. Kalau dekat area korang tu ada mungkin lebih daripada 1, 2 ataupun 3, korang jangan terus pergi satu tempat yang daftar. Aku nak korang survey dulu daripada segi harga dan juga servis yang diorang sediakan. Kalau kita cakap pasal servis ni, ada institut yang bagi servis, contohnya ambil korang daripada rumah ataupun any checkpoint dan hantar korang ke tempat belajar memandu dan juga hantar balik bila dah selesai. Itu adalah antara servis yang korang kena consider. Contoh kalau korang tinggal berjauhan dengan tempat belajar memandu tu, dia akan jadi masalah lah untuk korang pergi belajar and then nak balik pula, memang akan susah. Jadi itu adalah benda yang korang kena consider. Kalau tempat tu tak ada servis tu, at least korang boleh cari alternatif lain macam ambil Grab ke apa kan. So tak adalah membebankan kalau lokasi tu dekat. Kalau jauh, of course korang nak kena spend a lot of money untuk pergi belajar sebab dia bukan one time punya benda. Korang nak kena pergi bukan dalam satu hari dah settle. Daripada segi harga pula, as we all know, dekat tempat memandu ni akan ada dua jenis lesen lah, lesen auto dan juga lesen manual. Jadi kalau korang decided untuk pilih manual, korang kena pergilah tempat tu and survey juga daripada harga tempat A macam mana, B macam mana, C macam mana, and then korang tengoklah kalau servis dan harga yang di offer oleh dorang tu bersesuaian dengan korang rasa selesa, korang rasa tak ada masalah, lepas korang dah bincang dengan parents korang, everything is fine, dan korang teruskan mendaftar. Selepas korang mendaftar di Institut Memandu ni, korang kena lalui beberapa fasa sebelum korang dapatkan lesen tu. Jadi aku dekat sini nak kongsi dia punya flow, macam mana daripada awal sampailah akhir sebelum dapatkan lesen, macam aku explain dekat korang di awal video tadi. Fasa pertama yang korang kena lalui adalah KPP 01. KPP 01 ni dia macam kelas teori lah sebenarnya, di mana kelas teori ni korang akan belajar tentang peraturan lalu lintas, undang-undang jalan raya. Di kelas tersebut korang akan diberikan satu buku yang macam ni. Aku rasa sekarang pun akan ada buku macam ni jugalah sebab aku pun baru juga ambil lesen dalam tahun 2019, so dia tak terlalu lama and masih relevan, dan aku rasa buku ni yang korang akan dapat. Ini adalah buku co-curriculum pendidikan pemandu. Jadi dekat dalam ni ada macam-macam benda yang korang boleh belajar lah untuk undang-undang jalan raya dan juga peraturan lalu lintas. Kelas teori ni akan berlangsung dalam masa 1 hari saja, di mana korang kena spend masa at least 6 jam lah sebab kelas ni memang 6 jam. Selepas korang dah habis kelas ni selama 6 jam, barulah korang layak untuk ambil ujian komputer. Ujian komputer ni ada 50 soalan dan korang kena jawab dalam masa 45 minit. Korang kena betul at least 42 markah daripada 50 soalan tu. Maksudnya satu soalan 1 markah. Diorang akan bagi korang buku latihan yang kecil besar ni. Aku dah cari tahu dekat internet gambar dia, tapi aku tak jumpa. Korang boleh beli ataupun korang boleh dapatkan dekat pusat memandu tu, di mana korang boleh buat latihan jawab soalan dekat dalam buku tu. Selain daripada tu, aku download apps daripada Google Play, Google Store. So dekat sana memang ada banyak apps yang korang boleh download untuk korang jawab soalan dekat korang punya phone. So aku gunakan apps. Jadi aku akan share dengan korang apps apa yang aku guna dekat sini. Gambar dia aku letak kat sini. Ini adalah apps yang aku guna untuk menjawab soalan-soalan ujian komputer sebagai latihan lah sebelum kita masuk buat ujian tu. So dia memang sangat-sangat membantu. Korang juga boleh download benda ni. Bila korang dah lulus ujian komputer, lesen L akan dikeluarkan untuk korang. Lesen L ni ataupun lesen LDL adalah dipanggil sebagai Learner's Driving License, LDL, lesen L, di mana lesen ini akan membolehkan korang atau membenarkan korang belajar memandu. So bila korang dah ada lesen ni, dah ada dekat tangan korang, barulah korang boleh proceed ke fasa yang seterusnya, which is KPP 02. KPP 02 ni adalah latihan praktikal di LITA. Latihan praktikal di LITA atau KPP 02 ni korang kena melalui beberapa obstacle, di mana korang akan belajar memandu di selekoh S, selekoh Z, 3 penjuru, parking CC dan juga naik dan turun bukit. Tambahan kepada mereka yang ambil lesen auto,
korang kena belajar tram juga. KPP 02 ni korang kena habiskan dalam tempoh 5 jam setengah. Jadi dalam 5 jam setengah tu korang jangan risaulah, bukan pada hari yang sama korang kena buat. Akan adalah mungkin hari ni korang belajar 1 jam, esok 1 jam. So korang akan completekan 5 jam setengah tu. Depends on cikgu korang. Mungkin korang akan belajar cepat ke lambat ke, depends lah, sebab cikgu mungkin ada beberapa student lain yang diorang nak ajar. Jadi timing tu limited. So korang kena bersabarlah untuk habiskan 5 jam setengah tu. Bila korang dah habiskan 5 jam setengah untuk KPP 02, barulah korang akan ke next stage, which is KPP 03. KPP 03 ni adalah latihan praktikal di jalan raya. Jadi korang akan belajar banyak benda dekat jalan raya. Macam mana korang nak lintas jalan, macam mana korang nak berhenti dekat traffic light. So benda-benda tu korang akan lalui bila belajar di jalan raya. Untuk jalan raya ni dia agak lebih lama, dalam 10 jam korang kena completekan 10 jam. Bila korang dah habiskan semua KPP 01, KPP 02, KPP 03 dah complete, korang akan menjalani satu ujian yang akan dilakukan oleh institut tu sendiri, which is QTI ataupun kita panggil sebagai Qualifying Test in the Institute. Mana cikgu korang akan test pemanduan korang macam mana selama 30 minit. Diorang akan tengoklah korang punya kebolehan memandu dekat litar ataupun dekat jalan raya, ataupun kedua-duanya sekali, untuk tengok sama ada korang ni dah layak ataupun belum untuk menghadapi amali JPJ ataupun test JPJ lah. So bila korang dah complete semua benda tu, cikgu pun dah yakin dengan korang, korang boleh ambil lesen untuk test JPJ apa semua tu, dan barulah korang akan diberikan tarikh oleh institut tu bila korang kena buat ujian JPJ. Untuk amali JPJ ataupun test JPJ ni akan ada dua bahagian, which is litar dan juga jalan raya. Untuk litar tu diorang akan test pemanduan korang dalam litar mengikut apa yang korang belajar lah, obstacle yang korang lalui masa belajar hari tu. Untuk jalan raya pula depends kepada tempat korang belajar tu. Macam tempat aku dulu dia ada 4 jenis jalan. Jalan A, jalan B, jalan C dan jalan D. So JPJ akan suruh korang ikut jalan mana yang diorang suka lah. Contoh, okay, awak bawa jalan A, awak bawa jalan B, ikut apa yang diorang nak. Kalau tempat korang tu cuma ada 2 saja jenis pilihan, dan easy lah mungkin untuk korang ingat. Ada juga tempat yang ada 3, ada 4. So depends kepada tempat yang korang belajar. Ada satu benda yang aku nak sharekan dengan korang dekat sini lah berkenaan dengan ujian JPJ ni. Contoh kalau korang lulus jalan raya tapi korang gagal ujian dekat litar, korang jangan risau, sebab kalau korang gagal satu tak bermakna korang akan repeat semua benda. Korang cuma akan repeat ujian yang korang gagal saja. Macam aku sendiri dulu, aku lulus untuk jalan raya tapi dekat litar aku gagal di bahagian parking CC. Kalau tak silap, aku punya kereta tu dia terkeluar daripada kotak. So aku kena repeat balik ujian litar sahaja sebab aku punya jalan raya dah okey. So bila aku dah repeat tu barulah aku lulus kedua-duanya dan dapat lesen. Jadi kalau korang first try tu memang dah okey, memang dah lulus dua-dua, memang tak ada masalah, dan alhamdulillah korang berjaya dapatkan lesen. Dan lesen ni dia punya tempoh percubaan selama 2 tahun. Bila dah habis 2 tahun tu barulah korang akan tukarkan lesen P tu ke lesen full. Macam aku sendiri pun baru je bulan 5 hari tu, hujung bulan 5 dah habis P, dah habis tempoh percubaan, boleh tukar ke full. Tapi masalahnya disebabkan oleh pandemik, kita punya lockdown, so tak dapat nak tukar. So kita kena postpone dululah benda-benda macam tu. So kita tengok macam mana lepas ni. Kalau dah boleh pergi JPJ barulah boleh renewkan ke lesen yang full. Jadi aku rasa itu adalah antara experience aku dan proses-proses yang aku lalui lah. Aku harap dengan perkongsian aku ni dapat membantu korang yang sedang mencari informasi tentang ambil lesen. So sampai di sini saja kot aku rasa video kita untuk kali ni. Thank you so much for watching. See you guys again in the next video. Bye.